Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini kami akan membentangkan satu projek yang terbaru iaitu Anti-Collision Side Mirror. Bagi ahli kumpulan untuk projek ini adalah yang pertama Muhammad Ihsan bin Ahmad Mujahid, yang kedua adalah saya sendiri iaitu Qayyum Syazani Shah bin Irwan Shah Johan, yang ketiga adalah Muhammad Akmal bin Abdul Ghani dan yang terakhir sekali adalah Flavio Lopez Daniel. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian introduction. Okey, introduction bagi projek ini adalah yang pertama, the anti-collision side mirror is a side mirror that can be folded automatically. Okey, ini bermaksud cermin sisi ni dia mampu dan berkeupayaan untuk melipat secara automatik tanpa perlu owner kenderaan tersebut menekan apa-apa button ataupun tombol dari bahagian dalam kenderaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah anti-collision side mirror is able to detect the arrival of motorcycles from both sides, and then this side mirror will be automatically folded to increase the space to allow motorcyclists to move, especially when the road is congested. Okey, ni bermaksud cermin sisi anti pelanggaran ni ataupun kita panggil dia sebagai anti-collision side mirror ni mampu mengesan kedatangan motosikal dari kedua-dua belah arah, sama ada belah kiri ataupun belah kanan lah. Okey, kemudian set mirror ni dia akan, jika set mirror ni sudah detect kenderaan ataupun motor tu bergerak ke arah kenderaan kita, set mirror ni akan melipat secara automatik set mirror tersebut dan bagi menambah ruang untuk penunggang motosikal ni lalu pada kawasan itu, terutamanya jika keadaan trafik tengah sesak lah. Okey, yang ketiga adalah this anti-collision side mirror will help make it less likely for motorcycles and car to get into accident. Okey, ini bermaksudnya projek ini dia akan membantu mengurangkan kemungkinan motosikal dan kereta akan berlaku kemalangan ataupun pelanggaran lah. Okey, dan yang terakhir sekali adalah this side mirror is the best alternative. Maksudnya sini projek ini dia merupakan satu alternatif yang paling terbaik dan paling efisien lah untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran ataupun kemalangan antara penunggang motosikal dan juga cermin sisi kenderaan. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada objektif kenapa projek ini dijalankan. Okey, yang pertama, reduce the average and percentage of annual road accident. Okey, ini bermaksud projek ini dijalankan bagi membantu mengurangkan purata dan juga peratusan kemalangan jalan raya di Malaysia. Seperti kita tahu, peratusan dan purata kemalangan jalan raya di Malaysia pada hari ini sangat-sangat menghiraukan kita semua. Okey, yang kedua, help prevent and avoid collision between vehicle. Okay. Ini bermaksud projek ini dijalankan bagi membantu mencegah dan mengelakkan pelanggaran antara kedua kenderaan iaitu motosikal dan juga kenderaan iaitu kereta lah. Okay. Yang ketiga adalah guarantee and provide more effective and efficient security system. Okay. Ini bermaksud dengan adanya projek anti-collision side mirror ni, dia akan menambah jaminan dan juga menyediakan penambahbaikan sistem keselamatan yang lebih efektif dan efisien pada sesebuah kenderaan tersebut. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada slide problem statement. Okey, pada slide ini bermaksud problem statement ni adalah apa permasalahan yang dihadapi oleh penunggang motosikal ataupun pengguna kenderaan sebelum adanya ataupun terciptanya projek anti-collision side mirror ni. Okey. Okey, yang pertama, motorcyclists have difficult moving when an area experience traffic congestion. Okey, maksudnya di sini, penunggang motosikal tu dia akan mengalami kesukaran untuk bergerak pada satu kawasan apabila suatu kawasan tersebut mengalami kesesakan lalu lintas. Okey. Yang kedua adalah collision often occur especially on the side mirror of vehicle. Okey, ini bermaksud sebelum adanya projek anti-collision side mirror ni, pelanggaran sering berlaku terutamanya pada cermin sisi kenderaan. Okey, yang ketiga adalah average daily accident are still increasing. Okey, maksudnya jika projek ini belum dijalankan, maksudnya sebelum terciptanya projek anti-collision side mirror ni,
peratusan dan juga purata kemalangan jalan raya di Malaysia semakin hari semakin meningkat. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada important of side mirror. Seperti yang kita tahu, ramai yang kenal apa itu side mirror, tapi saya percaya ramai masih yang tidak tahu apa kepentingan daripada cermin sisi ni ataupun side mirror ni. Okey, yang pertama, it will help you the driver to see your full surrounding and to safely navigate. Maksudnya di sini, side mirror ni ataupun cermin sisi ni, dia membantu pemandu untuk melihat persekitaran kita semua dengan penuh dan jelas, dan dia akan membantu pemandu mengemudi kenderaan tersebut dengan selamat di atas jalan raya. Okey. Dan seterusnya adalah side mirror allow you to see not only what is on your side but also what is in your blind spot. Maksudnya di sini side mirror ni ataupun cermin sisi ni dia membantu anda untuk melihat ataupun meninjau keadaan tepi kiri dan kanan kenderaan tersebut. Tetapi bukan setakat itu saja, dia juga membantu pemandu untuk melihat apa persekitaran yang terjadi pada bahagian titik buta kenderaan tersebut. Okey, saya akan sambung pada chapter 2. Nama saya Muhammad Ihsan bin Ahmad Mujahid. Okey, yang pertama adalah accident report. Accident report, studies show that the main accident that occur in Malaysian road are motorcycle, the percentage of which is approximately 16% in the year of 2021 to 2022. Okey, yang bermaksud di Malaysia yang paling banyak aksiden adalah motosikal, iaitu sebanyak 60% pada tahun 2021 hingga 2022. Okay, yang kedua adalah most motorcycle have accident when in traffic jams. Okay, dia bermaksud kebanyakan motosikal berlaku kemalangan semasa di jalan raya yang menghadapi jam. Okay, apabila kenderaan jam, jalan laluan untuk motosikal adalah semakin sempit dan sukar untuk motosikal lalui. Okay, dan kebanyakan motosikal akan terlanggar cermin sisi kenderaan dan menyebabkan penunggang motosikal terjatuh daripada kenderaan mereka. Hal ini kerana jalan sempit dan tidak ada laluan dan terpaksa melanggar side mirror kenderaan yang besar. Okay. Yang ketiga adalah when a motorcycle is driven at speed on a relative narrow roads, it's in danger its rider because it can cause injury when hitting the side mirrors of the other vehicle. Okay. Yang bermaksud apabila motosikal laju semasa jam, iaitu dia lalu di antara kereta yang berada di kiri dan kanan, ia amat membahaya kerana kenderaan kiri dan kanan mempunyai side mirror yang menghalang laluan motosikal tersebut. Okey, apabila motosikal terlanggar side mirror, mereka senang untuk jatuh daripada motosikal mereka dan boleh mencederakan diri mereka. Inilah diagram yang menunjukkan kemalangan yang banyak di Malaysia. Yang yang boleh kita nampak adalah banyakkan motosikal 60%, kereta biasa 22%, penjalan kaki 9%, basikal 3%, lori 3%, van 1% dan bas 1%, dan lain-lain adalah 1%. Okay, kita sambung kepada slide seterusnya, iaitu kebaikan dan keburukan anti-collision side mirror. Okay, kebaikannya adalah for the driver will always be aware of the surrounding area and most importantly of the motorcycle user. Okay, ini bermaksud yang pemandu akan lebih memerhati keliling kenderaan mereka apabila di waktu jam dan mengetahui adanya motosikal yang berada di keliling dia. Okay, yang kedua adalah untuk reduce the collision between the motorcycle and the side mirror of the car while on a congested and jammed road. Maksudnya adalah memastikan bahawa tidak berlaku kemalangan antara motosikal dengan cermin kenderaan yang boleh melibatkan kecederaan ringan ataupun kecederaan berat semasa jalan yang sempit ataupun jalan yang jam. Okay. Keburukannya adalah when there is some damage to the anti-collision side mirror, it will not work and it will have to be sent for a new repair. Maksudnya apabila ada kerosakan, dia tidak berfungsi 100% ataupun langsung tidak berfungsi dan perlukan kerja. Apabila dihantar untuk repair, dia ambil kos yang agak mahal. Okay, yang terakhir adalah when there is some damage, when the side mirror does not work, the anti-collision will also not turn on and it is necessary to always be aware of the state of the car side mirror. Okay, maksudnya
Apabila langsung tidak berfungsi, ia kembali kepada situasi asal yang di mana pemandu sendiri itu yang kena adjust side mirror apabila side mirror itu tidak berfungsi. Okey, itu saja daripada saya. Okey, di paragraf pertama menunjukkan bahawa rekod pada tahun 2021 hingga ke 2022 sebanyak 60% adalah kemalangan motosikal. Okey, 60% tu bersamaan dengan 100% untuk motosikal. Yang dicatatkan adalah 66% daripada kemalangan itu melibatkan jalan yang busy, yang jalan dan sempit. Okey, di mana mereka kebanyakannya melanggar side mirror semasa menunggang motosikal di jalan yang jam. Okey, 66% juga menunjukkan yang mereka melanggar side mirror kenderaan semasa dalam keadaan jalan jam. Okey. Manakala yang kedua pula 14.3% motosikal aksiden menyebabkan kemalangan iaitu sedikit kecederaan. Okey, yang poin ketiga adalah 13.5 were accident due to junction violation. Maksudnya dia kemalangan dalam junction T di mana diorang abaikan lampu isyarat, abaikan undang-undang dan hanya jalan apabila jalan kosong. Okey, yang keempat 5% in the result of cross junction on the road. Okey, 5% adalah menyebabkan conjunction di jalan raya. Okay, while the remaining 0.13 is due to motorcycle violation with roundabout instruction, step instruction, where circle 0.5 interaction 0.4 and step interaction 0.4. Okay, dimaksudkan adalah motosikal 0.13 adalah kemalangan yang melibatkan lain-lain, iaitu semasa berada di junction, roundabout dan intersection, di mana kadang-kadang mereka tidak melihat keberadaan kereta. Jadi di situlah adalah 0.13% lagi berlakunya kemalangan. Okey, ini kita boleh nampak data kemalangan motosikal di Malaysia di mana 100%. Okey. Okey, yang kita boleh nampak adalah 66% adalah sewaktu jalan lurus, iaitu pada keadaan jalan jam yang di mana mereka melanggar side mirror kenderaan. Okey, yang kedua adalah 14.3% di mana mereka melanggar bahagian bend ataupun curve jalan raya. Okey, yang ketiga adalah 13.5% di mana mereka melanggar T-junction jalan raya kenderaan. Okey, yang seterusnya 5.0% adalah semasa cross junction. Okey, dan lain-lain iaitu 0.5 melibatkan roundabout, 0.4 interchange dan 0.4 lagi staggered junction. Okey. Okey, ini adalah salah satu mangsa penunggang motosikal di mana mereka melanggar side mirror kenderaan. Okey, seperti yang saya cakap, saya hanya mampu bayar satu saja. Pakcik ini didakwa melanggar side mirror kereta dan pemandunya minta ganti rugi 1,500. Okey. Okey, kita perlu elakkan cara ini apabila berlakunya kemalangan, iaitu kita kena cari cara macam mana untuk side mirror tu terlipat sendiri apabila sewaktu jalan jam di mana dia mendetek keberadaan motosikal. Seterusnya adalah chapter 3 di mana ini adalah komponen tambahan pada projek kami, iaitu anti-collision side mirror. Okey, seperti yang pertama adalah sensor, yang kedua intelligent auto flip side mirror modem, yang ketiga blind spot modem, yang keempat buzzer dan yang kelima central lock. Okey. Does it work? Okey, apabila kenderaan mengesan keberadaan motosikal, iaitu motosikal tengah berlimpas sewaktu jalan jam daripada sensor belakang kenderaan, sensor itu menghantar signal ke ECU di mana ECU itu dia hantar signal kepada tiga keadaan, iaitu pertama auto flip modem, iaitu dia melipat sendiri, dia akan bagi tahu yang cermin sisi akan melipat, kemudian side mirror tu akan terus melipatkan dia punya side mirror tu. Yang kedua adalah modem blind spot monitor, di mana modem blind spot monitor tu berfungsi dia memberitahu orang bahawa pemandunya bahawa ada kalibat motosikal berlimpas masa jalan dalam keadaan jalan jam. Jadi situ blind spot monitor yang tertera di side mirror tu menyala. Okey. Yang ketiga adalah buzzer. Buzzer ni sebagai warning kepada pemandu bahawa sekiranya kadang-kadang pemandu abaikan sekitaran semasa jam. Kadang-kadang ada pemandu yang main telefon semasa memandu di jalan jam. Jadi tujuan buzzer tu adalah memberitahu pemandu bahawa motosikal tengah berlimpas di jalan raya. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal. Seterusnya saya akan membentangkan chapter 4. Bagaimana cara sistem ini berfungsi. Untuk senario yang pertama, sensor ni dia akan detect presence of motorcycle from rear through a sensor. Then the sensor sends a signal to the ECU. After that, the ECU sends data to 3 branch, which is modem auto flip mirror, modem blind spot monitor, and buzzer. Then side mirror will flip due to the ECU command to give way to motorcycle. Then the light on the blind spot monitor is on, and the buzzer sounds to notify that there is a motorcycle overturning. So kalau ada penunggang motor yang laju dari arah belakang, sensor akan detect, kemudian dia akan memberikan notify, iaitu buzzer, dan akan menutup side mirror tu secara automatik untuk mengelakkan daripada terlanggar oleh penunggang motosikal tersebut. Seterusnya untuk senario yang kedua adalah dalam keadaan parking. So the sensor detect the motorcycle behind when the user wants to get out of the car and the vehicle is in the parking position. So the sensor sends a signal to the ECU, and the ECU sends a signal to the central lock, and after that central lock locks all 4 vehicle doors so that the motor does not hit the vehicle door. Ini lebih kepada waktu parking bila sistem ni detect motorsikal dari arah belakang sedang jalan laju, sensor ni akan detect, kemudian dia akan automatic beri signal kepada central lock dan mengunci keempat-empat pintu kenderaan. Ini supaya pemandu kereta tidak membuka pintu dan kemudian terlanggar oleh penunggang motosikal tersebut. Jadi sedikit sebanyak kelalaian tu dapat dielakkan dan improve lagi sistem keselamatan untuk penunggang motosikal. Okay, terima kasih kepada Akmal. Saya akan sambung kepada chapter 5, iaitu conclusion. Okay, untuk poin pertama adalah to solve problem that often occur on the road, the system can further reduce accident on the road. Maksud dia macam dengan sistem yang kami buat ni, pelanggaran ataupun kemalangan di jalan raya akan lebih kurang. Yang macam kita lihat masa traffic jam, kira macam kita tengok di lebuh raya pun jalan sesak, semua motosikal dan kereta akan sering berlanggar. Okay, untuk poin kedua adalah for the system as well violation between car and motorcycle will decrease. Maksud dia tadi pelanggaran antara motosikal dengan kereta akan berkurang selepas ada sistem yang baru ini. Kerana yang sistem yang kami akan buat ni adalah membuat pemandu kereta akan lebih alert kepada penunggang motosikal. Kerana kalau kita membawa kereta, kita akan jaranglah tengok tempat lain, kiri kanan. Kadang-kadang kita akan main phone kalau kita dalam traffic jam, motosikal yang lalu-lalang pun kita tidak perasan. So dengan sistem ni, pemandu akan lebih alert dengan benda ni. Okay, untuk poin terakhir adalah to give awareness to motorcycle and car driver so that they are always careful on the road and alert. Okay, kiranya maksudnya yang terakhir ni adalah supaya lebih berhati-hati di atas jalan raya dan ingatlah orang tersayang. Okay, sekian, terima kasih.